Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuannya Miri akan terus menjadi pusat tarikan pembangunan ekonomi dan pusat strategik pembangunan industri minyak dan gas rantau Asia. Teruskan Vanessa. Ya, terima kasih Sahi. Miri akan terus menjadi pusat tarikan pembangunan ekonomi dan pusat strategik dalam pembangunan industri minyak dan gas di rantau Asia. Meyakini perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, dengan perpindahan pejabat operasi wilayah Shell Malaysia ke Miri, ia akan merancakkan lagi kegiatan ekonomi di bandaraya itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menambah, dengan lebih 2,000 kaki tangan Shell Malaysia yang berpendapatan tinggi, ia secara langsung menggalakkan aktiviti ekonomi dalaman disebabkan kuasa beli yang wujud selain turut memberi manfaat kepada syarikat sokongan atau pembekal yang memberi khidmat kepada syarikat minyak tersebut. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri di Miri malam tadi. Jelas beliau lagi, ini bermakna keyakinan para pelabur kepada Sarawak dan juga terhadap bandaraya Miri dengan usaha-usaha terhadap minyak dan gas akan terus berkembang disebabkan kestabilan politik, dasar kerajaan dan kemesraan masyarakat Sarawak. Penglibatan sektor swasta dalam industri ruminan di Sarawak penting dalam usaha meningkatkan tahap sara diri untuk daging lembu dan kambing. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, buat masa ini tahap sara diri bagi industri ruminan sangat rendah, iaitu 12% bagi daging lembu dan 5.5% bagi daging kambing berbanding 100% bagi daging ayam. Bercakap dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini, tambahnya bagi tujuan itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina telah mengambil inisiatif menswastakan stesen-stesen ternakan di negeri ini menerusi perkongsian awam swasta. Buat masa ini, 2 buah stesen ternakan iaitu stesen ternakan Temuduk di Seri Aman bagi pengeluaran baka kambing dan stesen ternakan Karambungan di Miri bagi pengeluaran baka lembu telah diswastakan. Pihak kementerian merancang untuk menswastakan stesen ternakan Meragang di Lawas bagi pengeluaran baka kerbau. Menerusi penswastaan itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, pihak syarikat yang dilantik akan mengeluarkan baka ruminan berkualiti dan bebas penyakit untuk dibekalkan kepada penternak yang berminat. Syarikat itu juga berperanan memasarkan dan membantu penternak kecil dalam penggunaan teknologi ternakan dan pengurusan ladang moden. Sebanyak 10 buah sekolah daif di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Murum dikenal pasti untuk dinaik taraf. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1, Dr. Anwar Rapai memberitahu daripada jumlah itu 5 buah sekolah sedang dalam proses naik taraf manakala 5 buah sekolah lagi dalam proses perancangan. Menjawab pernyataan Adun Murung, Kennedy Cupai Ugon Dr. Anwar Rapai berkata, 3 buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan SK Longgang, SK Batu Kelali dan SK Ulu Kakus sedang dinaik taraf menggunakan peruntukan di bawah 1 Billion Advance Payment Scheme, manakala SK Metalun dan SK Tegulang menggunakan peruntukan di bawah Rancangan Malaysia ke-11. Skop kerja naik taraf sekolah terlibat termasuk pembinaan bilik darjah, kuartus guru, asrama, Dewan Makan dan tandas. Dr. Anwar juga berkata sebanyak 245 daripada 455 sekolah daif di negeri ini telah dinaik taraf dari tahun 2017. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu bekerjasama erat dalam menyalurkan dana bagi menyediakan peralatan lengkap dan kemudahan yang bersesuaian untuk mengajar bagi sekolah yang memerlukan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyik Jana, perhatian serius perlu diberikan kepada isu-isu yang melibatkan sekolah, khasnya bagi sekolah di kawasan pedalaman. Katanya sekolah di kawasan pedalaman kerap menghadapi masalah kekurangan kemudahan yang menyukarkan pengajar memberikan perkhidmatan yang berkualiti seiring dengan sistem pengajaran cara baharu. Bercakap semasa sesi perbahasan ucapan yang di-Perdana Negeri dalam persidangan DUN hari ini, Anyik menambah di kawasannya terdapat isu melibatkan murid yang tidak layak melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi walaupun sesetengah daripada mereka merupakan murid cemerlang di sekolah.
sekolah. Ini berpunca daripada status kewarganegaraan yang tidak diketahui kerana murid lahir tanpa sijil kelahiran kerana ibu bapa tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kerajaan negeri memperuntukkan hampir 6 juta ringgit bagi membina sebuah pusat persatuan kedaian limbang. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menjelaskan pelaksanaan projek tersebut kini dalam proses reka bentuk dan akan mula dilaksana penghujung tahun ini. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Premier telah pun bersetuju memberi dana kepada persatuan kedaian ini berjumlah hampir 6 juta, 5.9 juta kalau tak silap saya lah. Dan juga kerajaan negeri telah pun bermurah hati untuk menyumbang selain daripada dana ini sebidang tanah di dalam kawasan Bandar Limbang untuk membina bangunan ini. Tambahnya, sebuah dewan khas juga akan dicadang dibina untuk melaksanakan program dan aktiviti di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Limbang selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Limbang. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM30,000 kepada Perkim Cawangan Limbang. Penyertaan rakan-rakan strategik daripada pelbagai agensi kerajaan memberi manfaat kepada penduduk menerusi program turun padang YFM Datai Nemuai. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Merrill Chunggat berkata, dengan adanya kerjasama yang erat ini, dasar dan perkhidmatan kerajaan boleh diperolehi semasa program di lokasi Nemuai yang dianjurkan oleh YFM Sarawak. YFM Datai Menuai menunjukkan potensi untuk penyertaan rakan-rakan strategik, khususnya dari segi membantu kelancaran program. Jadi diharapkan supaya rakan-rakan strategik boleh memberi sokongan lagi kepada kita punya program. Beliau memberitahu pemberita dalam program YFM Datai Nemuai Ngabang Gawai di rumah Ricky Anderson di Sekuau. Sementara itu, pengurus YFM Monica Midi memberitahu, selain berhibur bersama personaliti YFM, program Turun Padang juga memberi peluang kepada YFM untuk mendapatkan maklum balas berkaitan siaran radio YFM. Pendengar di Bumi Kenyalang boleh kita dekati dan boleh kita dengar apa pendapat mereka tentang komen radio YFM Iban terutamanya. Mungkin kita boleh dari situ kita boleh perbaiki mengikut perubahan dan permintaan pendengar-pendengar generasi masa sekarang. Sekuau merupakan lokasi ketiga YFM Datai Nemuai selepas Dinangan Tawau Baleh dan Rumah Ikom Senyawan Krian Seratuk. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih, Vi.